A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 86. Dan kita masih dalam siri kisah-kisah umat-umat terdahulu yang Allah binasakan mereka disebabkan kekufuran mereka kepada Allah dan keingkaran mereka kepada dakwah yang dibawa oleh para Nabi di waktu mereka. Bermula dengan kisah Nabi Nuh AS dan kaumnya, kemudian kisah kaum Hud, kaum Nabi Hud iaitu kaum Ad, kemudian kaum Nabi Saleh iaitu kaum Samud, kemudian kaum Nabi Lut dengan Nabi Lut, kemudian seterusnya ialah kaum Nabi Shu'aib. Allah sebut dalam ayat yang lepas, ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dakwah pertama yang diajak oleh Nabi Shu'aib AS kepada kaumnya sama seperti dakwah-dakwah yang dibawa oleh para Nabi sebelumnya. Mesejnya adalah sama dan satu, iaitu mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah dan menyembah Allah, kerana tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kemudian mesej dakwah yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib AS kepada kaumnya ialah tentang akhlak ataupun mencegah kemungkaran. Kemungkaran yang berleluasa ketika zaman Nabi Shu'aib ialah penipuan dalam jual beli. Maka sebab itu Allah rakamkan bagaimana Nabi Shu'aib AS sebagai seorang Nabi mencegah kemungkaran yang berleluasa ketika itu, iaitu penipuan dalam jual beli. Kata Nabi Shu'aib kepada kaumnya, fa'auful kaila wal mizan, sempurnakan, cukupkan timbangan dan mizan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kamu mengurangkan timbangan bila kamu menimbang untuk orang lain. Kemudian kata Nabi Shu'aib, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan sekali-kali kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi setelah ia elok, ia sempurna. Iaitu sebelum sebelum kaum ni melakukan kerosakan, agama tu adalah betul, benar dan akhlak pun baik. Tetapi setelah kaum ini mengikut hawa nafsu, maka mereka mula menyembah selain daripada Allah dan akhlak mereka telah menyimpang. Maka kata Nabi Shu'aib, jangan buat kerosakan di atas muka bumi setelah ia diislahkan. Kemudian kata Nabi Shu'aib lagi, zalikum khairul lakum, demikian itu, iaitu kamu tidak melakukan kerosakan, kamu menyempurnakan sukatan dan timbangan kamu adalah khairul lakum, adalah sebenarnya ia lebih baik untuk kamu, bukan untuk orang lain. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu adalah orang yang beriman. Okey.
Jadi ayat yang lepas, Nabi Shu'aib menyampaikan dua mesej dakwah kepada kaumnya. Pertama, tauhidkan Allah dan beribadat kepadanya. Yang kedua, tinggalkan akhlak yang buruk, iaitu penipuan dalam timbangan. Dan walaupun ayat ini khusus kepada kaum Nabi Shu'aib, tapi sebenarnya pengajaran untuk semua, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Mutaffifin. Fawailul lil mutaffifin, celakalah kepada orang yang mengurangkan timbangannya walaupun sedikit. Jadi kalau kurang timbangan sedikit dalam jual beli pun adalah celaka. Cuba bayangkan, mengambil hak orang dan ambil pula harta tu berjuta-juta, maka sebenarnya lebih 10 kali celaka. Jadi jangan kita kata yang Allah larang ialah mengurangkan timbangan yang sedikit, yang kecil. Tak, itu sebagai perumpamaan. Kalau kecil sedikit pun kamu ambil hak orang sudah celaka, maka kalau ambil yang lebih besar, lebih banyak dan berterusan, maka ia sebenarnya lebih celaka. Okey. Jadi ayat hari ini ialah sambungan dakwah Nabi Shu'aib kepada kaumnya. Sebelum ini dua, satu kepada tauhid dan beribadat kepada Allah, yang kedua tinggalkan perbuatan mungkar, iaitu penipuan dalam jual beli. Jadi ayat hari ini ialah dakwah yang ketiga Nabi Shu'aib kepada kaumnya. Kita sambung. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taq'udu, kata Nabi Shu'aib alaihi salam kepada kaumnya, wala taq'udu, dan janganlah. Bila sebut jangan tu bermakna apa? Larangan. Itu termasuk dalam bab mencegah kemungkaran. Satu lagi al-amru bil ma'ruf, itu suruh. Tapi kalau orang buat maksiat, dipanggil an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Jadi kata Nabi Shu'aib kepada kaumnya, ini dakwah yang ketiga. Jangan kamu duduk. Qa'ada, taq'udu daripada perkataan qa'ada. Qa'ada mudhari'nya yaq'udu. Makna apa? Duduk. Makna duduk. Jangan kamu duduk bikulli sirat, di setiap jalan. Sirat, jalan. Apa kamu buat? Kamu duduk di setiap jalan itu, apa kamu buat? Tu'iduna, kamu memberi amaran ataupun menakut-nakutkan. Kamu menakut-nakutkan. Bahasa Arab simple je. Allah tak beritahu kamu menakutkan siapa dan apa. Tapi kita boleh faham apa yang dibuat oleh kaum Nabi Shu'aib sehingga dilarang oleh Nabi. Mana benda tu bila dilarang, benda yang mungkar, benda maksiat. Apa maksiat tu yang wajib dilarang oleh semua kita, bukan oleh Nabi sahaja? Apa maksiat tu? Duduk dan bagi amaran, menakutkan. Apa dia tu? Apa dia? Ada dua maksud dalam tafsir. Pertama, kaum Nabi Shu'aib duduk tepi-tepi jalan, menakut-nakutkan orang yang lalu lalang. Pertama, orang yang berniaga. Dia ugut nak rampas harta perniagaannya, nak bunuh. Pendapat yang kedua, kaum Nabi Shu'aib duduk di tepi-tepi jalan, ada jauh orang nak masuk, nak jumpa Nabi Shu'aib, dia larang. Jangan masuk, jangan jumpa Nabi Shu'aib. Kalau kamu masuk, kamu akan ditangkap dan mungkin kamu akan dibunuh. Sebab apa? Sebab mereka tak nak orang ramai jumpa Nabi.
Kenapa? Bila jumpa Nabi apa jadi? Adakah Nabi bagi projek? Tak. Nabi bagi apa? Nabi bagi hidayat. Bila Nabi bagi hidayat, kaumnya akan beriman. Dan bila kaum beriman akan mengancam siapa? Mengancam siapa? Pihak berkuasa. Orang kafir dan pihak berkuasa. Dan itu yang ditakuti oleh orang kafir. Sebab bila Islam menguasai keadaan, menguasai kerajaan ke dan sebagainya, maka mereka terpaksa mengalah. Dan banyak benda yang terhalang mereka dapat lakukan. Tak boleh nak ikut nafsu, tak boleh nak rasuah, tak boleh zalim orang, tak boleh ambil hak orang, tak boleh nak buat apa saja mereka nak. Bila sebahagian besar manusia beriman kepada Allah. Maka supaya mereka terus dapat mengikut hawa nafsu dan buat apa saja, perancangan mereka beda. Pastikan tidak ada orang jumpa Nabi Shu'aib. Boleh faham? Dan pendapat yang paling kuat ialah duduk ni sebenarnya menghalang orang jumpa Nabi Shu'aib, supaya mereka tidak beriman kepada Allah. Okey. Kenapa Allah guna perkataan duduk? Allah boleh guna perkataan Nabi Shu'aib boleh guna perkataan jangan kamu halang orang nak jumpa aku, ataupun jangan kamu halang orang nak beriman. Tapi kenapa digunakan perkataan jangan duduk? Faham? Faham soalan? Ha? Apa dia? Wah, saking tu bahasa apa Indo nah. Saking tu makna selalu lah. Betul. Dia kalau masdar dia qu'ud, dia sebenarnya ini perkataan yang Allah guna nak menggambarkan bahawa usaha mereka, kerja mereka tu berterusan, seolah mereka duduk kat situ. Dan berkata inilah yang digunakan oleh Iblis. Dia bersumpah depan Allah, dia kata aku akan sentiasa duduk menghalang hamba engkau daripada beriman. Tengok perkataan yang diguna, menggambarkan apa? Orang kafir dan syaitan ni tak pernah buat kerja menghalang orang beriman sambil lewa. Tak pernah buat kerja part time. Dia duduk kat situ, kerja dia full time. Kita pula nak cari ilmu kadang-kadang part time kan. Syaitan nak rusakkan kita full time. Kita nak pertahankan iman dan amal kita part time. Siapa yang menang? Syaitan yang menang kan? Cuba buka surah Al-A'raf juga ayat 16. Ayat 16. Apa kata syaitan? Setelah dia putus asa, Fabima aghwaytani tengok diguna perkataan apa? Fabima aghwaytani, diguna perkataan yaq'uda kan? Bila aku aq'uda, la aq'uda danna, subhanallah. Tengok asal perkataan qa'ada yaq'udu, apa makna? Aku duduk. Tapi syaitan ni dia tambah lagi satu, dia tambah lam. Lam tu la. Apa makna dia? Penegasan. Macam dia bersumpah, demi Allah, sesungguhnya. Dan tak cukup dengan lam, dia tambah satu lagi huruf, nun. Kalau belajar bahasa Arab dipanggil nun apa ni? Siapa belajar bahasa Arab? Bila tanya je tak mengaku belajar kan? Nun taukid. Nun taukid itu nun penegasan. Jadi lam pun huruf penegasan, nun pun huruf penegasan. Kenapa syaitan guna dua huruf tu? Mana syaitan serius, bukan main-main.
pasti, sesungguhnya, dan dia guna juga perkataan duduk. Apa makna duduk? Lazim. Aku akan sentiasa menghasut manusia supaya tak beriman, supaya amalannya sia-sia. Bila ni? Macam aku duduk kat situ. Kerja aku 24 jam, full time. Macam kerja gak lah. Kerja gak ada tak bangun, berjalan? Ada? Tak ada, duduk kan? Satu lagi kerja dia. Kadang-kadang tertidur. Itu gak, tapi syaitan tak. Ada gak kat rumah saya tu. Saya biasa dengar pukul 12. Kalau saya balik kelas, saya nak lalu mesti pecek horn. Sebab apa? Dia tidur. Kadang-kadang 2 kali tekan horn tak bangun lagi. Punyalah khusyuk dia tidur. Tapi syaitan tak mungkin tidur. Sebab tu dia guna huruf taukid 2. Dengan sebab engkau, ini syaitan bercakap dengan siapa ni? Bukan kepada ketua bahagian, kepada Allah sendiri ni. Dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, pasti sesungguhnya aku akan duduk menghalang. Lepas tu siratakal mustaqim. Di mana syaitan duduk ni? Sirataka, iaitu jalan engkau yang lurus. Apa makna ni? Syaitan duduk kat mana ni? Masa dia nak kacau kita, nak kacau semua manusia. Dia tak kata duduk di tepi jalan, Dia tak kata duduk di talas tandas ke? Dia tak kata duduk dalam rumah. Dan kita setengah kita pagar rumah tak nak bagi syaitan masukkan. Dia tak tahu syaitan duduk kat mana sebenarnya. Tak. Ayat ni sirataka, aku akan, pasti sesungguhnya aku akan duduk untuk mereka, iaitu hamba-hamba engkau manusia. Di mana aku duduk? Sirataka. Kalau kita baca bahasa Arab, sirata maf'ulun bih, tempat duduk, iaitu jalan engkau. Engkau ni siapa? Allah. Jalan engkau yang lurus. Apa makna? Subhanallah. Siapa-siapa je nak masuk jalan engkau untuk dapat hidayat, di situ ada aku. Boleh faham? Sebab tu ahli tafsir mengatakan, siapa-siapa yang tak nak cari hidayat, jangan risau, syaitan tak kacau dia. Syaitan tak kacau. Syaitan akan kacau mereka yang nak cari siratal mustaqim. Kan? Sebab itulah orang solat lambat, kadang-kadang dekat habis waktu kan, dengan orang solat awal. Yang mana syaitan kacau? Orang yang solat dengan orang yang tak solat, yang mana syaitan kacau? Ada tak orang yang tak solat, dia kata, Ustaz, saya syaitan selalu kacau lah, walaupun saya tak pernah solat pun. Ada tak? Tak ada. Bila kita nak mula dapat hidayah, bila kita mula nak tadabbur Al-Quran, situ banyak gangguan, banyak halangan. Daripada suami, daripada anak, daripada kawan-kawan. Macam-macam dia tuduh kita. Betul kan? Ni nak buat mazhab baru ni. Siapa cakap tu? Syaitan. Tapi kadang-kadang dia cakap melalui kawan kita, suami kita. Okey. Tengok, lepas ni Allah kata apa? Lepas ayat 16 ni. Kalau kita dengar perancangan strategi syaitan nak kacau manusia supaya masuk neraka ni, sepatutnya kita tak akan duduk diam. Sepatutnya kita tak akan buang masa. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aksarahum syakirin. Okey, cuba terjemah. Lepas syaitan berkata pada Allah, demi
kemuliaan engkau dengan sebab engkau telah sesatkan aku. Betul tak Allah sesatkan syaitan? Tapi syaitan kata engkau menyesatkan aku. Apa dia? Saja nak menyalahkan. Tapi bukan Allah yang memberi hidayah dan menyesatkan seseorang. Syaitan boleh tak sesatkan diri sendiri kalau tanpa izin Allah? Boleh? Tak boleh. Habis siapa sesatkan syaitan? Pilihan dia sendiri. Kan ada kita lalu jumpa yahdillah man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah menyesatkan pada siapa yang dia kehendaki. Okey, siapa yang menyesatkan syaitan? Allah ke syaitan? Tak, jawapan dia macam ni. Allah yang menyesatkan setelah syaitan memilih untuk sesat. Boleh faham? Allah menyesatkan syaitan setelah syaitan memilih untuk sesat. Dia tak mungkin syaitan sesat tanpa izin Allah. Allah akan menyesatkan kepada siapa? Siapa yang memang nak sesat, Allah izinkan. Boleh faham? Kita yang pilih, Allah bagi. Sama dengan hidayah kan? Sama. Kalau kita tak dapat hidayah, sebab Allah tak bagikan, sebab kita tak pilih. Kita tak pilih, kita tak cari, maka Allah pun tak bagi. Allah sebut dalam surah Saf, surah Saf ayat 5, falamma zaghu azaghallahu jumpa ayat tu panjang, kita ambil bahagian hujung. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ada? Cuba tengok terjemahan. Falamma zaghu, ini kisah pasal kaum Nabi Musa. Maka tatkala zaghu, mereka apa zaghu? Mereka melencong. Nabi Musa dah ajak kepada hidayat, tapi mereka melencong. Mereka tak nak, mereka tolak. Maka azaghallah, Allah pun melencong hati mereka. Boleh faham? Jadi Allah menyesatkan kaum Nabi Musa setelah mereka memilih untuk sesat. Okey. Kemudian setelah syaitan bagi tahu pada Allah, bersumpah, pasti aku akan duduk untuk menyesatkan hamba engkau daripada siratal mustaqim. Kemudian syaitan hurah lagi depan Allah. Macam mana cara dia, strategi dia untuk menyesatkan manusia. Semua kemudian la'atiyannahum, pasti aku akan, dengan huruf taukid juga dua, pasti, sesungguhnya aku akan mendatangi mereka, iaitu hamba-hamba engkau, min baini aidihim, satu, dari hadapan, wa min khalfihim, dua, dari belakang, wa an aimanihim, tiga, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Allah, syaitan sebut empat kan? Depan, belakang, kanan, kiri. Kenapa tak ada atas, bawah? Maknanya siapa yang duduk kat atas selamatlah, sebab syaitan tak kacau. Kau macam mana? Merangkumi semua. Atas pun dia kacau jugalah. Okey, ada pendapat dalam tafsir saya baca, kenapa tak ada kat atas? Sebab rahmat Allah turun daripada atas. Syaitan tak boleh kacau. Kalau Allah nak bagi rahmat hidayat daripada atas, syaitan tak boleh kacau dah. Sebab daripada atas kan rahmat Allah turun daripada atas kan. Kemudian bawah tu tanah. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, syaitan sebut empat saja, itu hanya sebagai simbolik saja. Sebenarnya syaitan nak bagi tahu, semua mana-mana ada peluang, ada ruang, aku akan
Itu hanya sebagai simbolik saja. Ada juga dalam tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Bughawi, dia kata aku akan kacau mereka daripada depan. Depan ni apa maksud dia? Terang-terangan. Bukan. Dalam tafsir mengatakan depan ni ialah, iaitu depan kita dunia lah. Tafsiran yang pertama, depan tu ialah dunia, iaitu akan hiaskan dunia, nampak cantik, nampak menarik. Akhirnya manusia sentiasa berfikir merancang untuk dapat dunia sampai ke tua. Khalfihim akhirat. Aku akan tipu manusia dengan menggambarkan akhirat itu sebenar, lambat lagi. Hujung-hujung kehidupan bertaubatlah. Ataupun syaitan akan gambarkan akhirat ini tak ada sebenarnya. Hidup hanya sekali sahaja. Bila nak buat apa-apa, buat je. Jangan fikir pasal akhirat. Dan ada juga tafsiran terbalik. Baina aidihim, syaitan kacau. Aidihim iaitu akhirat. Kan? Tak apa yakin. Khalfihim, dunia. Dunia tu bersemangat, yakin 100%. Kalau buat dunia, kadang-kadang RM10 dia sanggup buat apa saja. Tapi kalau untuk akhirat, 2 rakaat salat sunat fajar pun dah akan bagi 1000 alasan. Sebab apa? Syaitan menimbulkan was-was, tidak yakin. Kanan pula apa dah? Kata ahli tafsir iaitu kebaikan. Syaitan akan rosakkan kita dengan amal kebaikan. Buat bagi banyak. Lepas tu cerita-ceritalah, bagi dorongan pada orang. Tengok-tengok di akhirat, debu. Ansyama ilihim, iaitu syaitan masuk melalui amal kejahatan kita. Alah, ini dosa kecil je. Lepas ni bertobatlah. Ambil wuduk, hilanglah. Kan? Baca doa sekian-sekian, terpadamlah dosa tu. Buat je, tak ada masalah. Orang lain lagi banyak dosa. Orang lain lagi tak solat tahu. Kamu ni kira okey lah. Biasa dengar bisikan macam tu. Oh, biasa. Tengok natijah apa dia. Natijah sumpah syaitan depan Allah. Dan syaitan bagi tahu strategi dia depan Allah ni. Hebat tak syaitan? Natijahnya apa? Dia kata, wala tajidu. Dia kata depan Allah, hasil perancangan aku dan usaha aku ni, hasilnya apa? Engkau tidak akan dapati aksarahum, kebanyakan hamba-hamba engkau, syakirin. Apa makna syukur? Taat kepada Allah. Makna hasil perancangan dan usaha syaitan ni, kebanyakan manusia terpesong, tak beriman, tak bersyukur, kufur kepada Allah. Ini andaian syaitan. Syaitan boleh tak nak memastikan dengan usaha dia ramai tak beriman, sedikit je beriman. Syaitan boleh tak nak memastikan? Tak boleh. Tapi ini ramalan syaitan. Betul tak ramalan syaitan ni? Betul tak? Apa dalil? Apa dalil betul? Tak, ini syaitan yang kata pada Allah. Ini syaitan cakap bila ni? Masa Allah melaknat dia dan Allah halau dia keluar daripada syurga. Allah sendiri kata apa? Wa qalilun. Allah sendiri berkata, wa qalilun min ibadiyah asyakur. Allah sendiri berkata, dan sedikit sekali dari hambaku yang sama. Tak dengar apa yang syaitan target? Siapa yang sahkan? Siapa yang sahkan? Allah. Berjaya tak perancangan syaitan? Berjaya. Okey. Ada any comment? Jadi kalau kita faham perancangan syaitan ya, 24 jam, bahkan dia guna perkataan aq'uda, aku duduk. Makna dia tak tidur, tak rehat, tak ambil MC, tak sakit, tak demam. Dan syaitan tak pernah ditimpa Corona 19. Omikron apa semua tak masuk kat syaitan. Walaupun syaitan tak pernah ambil satu dos pun vaksin. Betul. Dan syaitan tak mungkin di kuarantin. Sebab apa? Sebab kerja dia duduk je. Kalau dah kuarantin macam mana, dah kacau manusia. Betul?
Bila kita faham ayat ni, macam mana perasaan kita? Nak bersembang kosong lagi? Nak buang masa lagi? Tak betul. Cuba buka surah Sabah ayat 20. Surah Sabah ayat 20. Cuba baca. Walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'u illa fariqan minal mu'minin. Dah. Okey, cuba baca terjemah. Boleh faham tak? Boleh? Cuba cerita balik. Oh, tu bukan cerita tu. Yelah, Allah dah apa ni, dah apa sangkaan Iblis tadi dia kata dia nak sesatkan umat anak Adam, dan dia akan dapati sedikit sahaja yang akan bersyukur. So Allah pun menegaskan sangkaan tu betul. Dengan surah ni dia cakaplah sesungguhnya Iblis telah membuktikan ketepatan sangkaan ini. Walaqad, okey. Lebih kuranglah kita terjemah. Walaqad, dan pasti, sesungguhnya. Dua huruf taukid, terjemah kena tepat. Lam tu pasti, qad, sesungguhnya. Saddaqa, telah membenarkan. Membenarkan ataupun mengesahkan. Alaihim, ke atas manusia, Iblis. Iblis sebagai apa? Beri depan kan? Kalau belajar bahasa Arab, Iblis ni beri depan. Sebab apa? Fa'il. Iblis telah membenarkan ataupun telah mengesahkan apa dia? Zannahu. Apa makna zan? Sangkaan dia. Apa sangka Iblis? Kan dia bersumpah depan Allah kan? Dengan usahaku ni, kanan, depan, kiri, kanan, belakang, aku akan pastikan kebanyakan hamba kau tidak bersyukur. Itu sangkaan. Tapi akhirnya Iblis betul-betul membuktikan sangkaannya betul. Boleh faham? Fattaba'uhu. Lalu ramai yang mengikut Iblis, kecuali fariq, sekumpulan orang yang beriman. Jadi yang selamat siapa? Beriman je. Beriman kepada siapa? Pastilah beriman kepada Allah. Okey. Kemudian kata kita balik pada ayat kita. Kemudian Nabi Syuaib pula bagi tahu lagi dakwahnya yang seterusnya kepada kaumnya. Iaitu watasudduna, jangan kamu, maksud dia jangan kamu menghalang an sabilillah, dari rijal Allah. Apa maksud ni? Jalan Allah, man amana, orang yang beriman dengannya. Apa maksud? Makna antara dakwah Nabi Syuaib kepada kaumnya, iaitu jangan kamu menghalang orang yang nak beriman ataupun yang telah beriman daripada dia terus mencari jalan Allah. Sabilillah makna apa-apa saja yang mendekatkan orang tu kepada Allah. Daripada tak kenal Allah, dia kenal Allah. Daripada kenal Allah, dia sembah Allah. Jangan kamu menjadi penghalang. Sekarang Nabi Syuaib ini halang, tegur siapa ni? Orang ke syaitan?
orang. Syaitan boleh tak kita larang? Syaitan, jangan duk kacau orang lah. Boleh ke? Tak boleh, kenapa tak boleh? Ha? Memang kerja dia. Memang kerja dia. Tapi orang boleh tak kita larang? Ya. Sebab kerja manusia asalnya ialah untuk beribadat pada Allah, untuk menjadi khalifah. Okey. Jangan kamu menjadi penghalang manusia untuk kenal Allah, untuk sembah Allah. Sekarang banyak tak berlaku ni? Apa-apa saja aktiviti nampak pada saya okey, tapi sebenarnya melarakan manusia daripada jalan Allah. Banyak hiburan melampau kan, ha? Rancangan TV dengan internetnya, dengan Instagramnya, dengan Facebooknya, betul tak? Kadang-kadang kita habis masa Facebook 3 jam satu hari, tapi Quran 30 minit, itu pun tak faham. Bukan itu kerja syaitan? Itu siapa yang menghalang siapa? Ha? Siapa halang siapa? Nak salahkan siapa tu? Jangan salahkan kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib dah matilah. Salahkan diri sendiri. Okey. Jadi man amanah ni ada maksud dia orang yang telah beriman jangan kacau, ataupun orang baru je nak jumpa Nabi Syuaib untuk beriman, jangan halang. Itu kerja syaitan. Itu kerja syaitan. Jadi siapa-siapa yang menjadi penghalang kepada orang beriman kepada Allah, kepada orang tadabbur Al-Quran, kepada orang belajar sunnah dan ikut sunnah Nabi, dia adalah tali barut syaitan. Tali barut syaitan. Kadang-kadang secara tak langsung, mak bapak kan sibukkan anak dengan urusan pembelajaran. Sampai dia tak peduli anak dia baca Quran ke tak, anak dia solat betul ke tak. Mak bapak sebenarnya secara tak langsung penghalang anak tu daripada kenal Allah. Kan? Sampai anak masuk universiti, habis universiti dah bekerja, Quran pun tak betul lagi, solat pun tak betul lagi. Siapa punya kerja? Mak bapak. Walaupun mak bapak kata, saya tak halang. Tak, kamu tak halang, tapi kamu juga tak dorong, kamu juga tak bawa dia kelas agama. Sebenarnya secara tak langsung kamu adalah penghalang. Okey. Watabghunaha, dan kamu jangan kamu diterjemah tu menginginkan. Tabghu mana turiduna, jangan kamu menginginkan. Wajah menginginkan agama itu bengkok. Maksudnya apa? Jangan kamu jadikan agama tu agama sebenarnya lurus, jelas. Tapi jangan kamu usaha supaya orang nampak agama ni tempang, agama ni tak lengkap, agama ni ekstrim. Jangan. Ada kan? Kadang-kadang dia mengaku Islam, tapi nampak fahaman dia liberal kan? Okey. Wajah kita biasa jumpa tak? Perkataan wajah. Surah apa, ayat apa? Al-Kahfi. Cuba baca ayat tu. Yang baca daripada awal, lambatlah. Ayat pertama. Cuba baca. Walam yaj'al lahu iwaja. Iaitu Allah tidak menjadikan kitab itu bengkok. Bila faham Quran mesti lurus. Yang tempang, yang tak lurus tu bukan sebab Quran, tapi sebab orang yang salah faham. Okey, wazkuru, dan ingatlah oleh kamu ketika mana kamu qalila, sedikit. Apa maksud sedikit ni? Lah, asal-asal manusia memang sedikit. Lepas tu dah kahwin, kan? Dapat anak bertambah, dapat cucu bertambah. Jadi Allah, salah satu cara Allah ataupun para Nabi nak supaya manusia bersyukur pada Allah, iaitu dengan mengingatkan nikmat Allah kepada mereka. Dulu kamu tak ada isteri, sekarang ada isteri. Dulu tak ada anak, sekarang ada anak, kan? Tapi bila dapat anak ni tak sempat, dah pergi kelas, kan? Lepas tu bila anak dah besar,
Tak datang juga, sibuk pula dengan cucu. Cuba bayangkan kalau kamu duduk seorang, Allah tak bagi nikmat tu, apa jadi? Jadi salah satu cara nak sedarkan orang ialah ingatkan nikmat yang Allah bagi pada mereka. Dulu kamu sedikit je, tapi sekarang kamu berkembang membiak dan semakin ramai. Meriahkan rumah kan dengan anak cucu. Fakassarakum, lalu dia membanyakkan, meramaikan kamu. Betul tak? Beza tak? Kita kalau tak kahwin sampai ketua dengan kita kahwin, ada anak, ada cucu. Masa tua tu beza tak? Beza kan? Sunyi je duk sorang-sorang. Oh, tak tahu beza kan? Sebab tak berlaku pada kita. Orang yang tua yang tak ada. Saya ada satu ejen kita duduk di Melaka, kita pergi baru ni. Dia tak kahwin. Jadi rumah besar, tanah pun besar. Berapa ekar tanah dia? 2 ekar. Rumah besar, tanah besar. Dia buat pula kelas kat depan. Tapi dia sorang-sorang. Anak tak ada, cucu tak ada. Sehingga dia mesej kat saya, dia kata saya nak pergi duduk kat pondok. Sebab duduk kat situ tak buat apa-apa. Ketika tua lagi terasa. Sebab itulah kita dianugerah oleh Allah, ada suami, ada isteri, ada anak, ada cucu. Kan? Bersyukurlah. Bersyukur. Okey, wanzuru, dan perhatilah oleh kamu kaifa bagaimana adalah akibatu bahasa Arab. Bahasa Melayu apa? Bahasa Arab lah tu. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu apa dia? Kesudahan. Kesudahan. Bagaimana adalah kesudahan al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerosakan. Siapa ni? Siapa ni? Ini kata-kata siapa ni? Kata Nabi Shu'aib. Mana antara mesej dakwah setiap Nabi ialah perintah kepada kaum dia supaya fikir dan renung bagaimana umat-umat dahulu bila kufur, apa jadi pada mereka, apa kesudahan mereka. Ambil pengajaran. Jangan yang jadi pada kaum Nabi sebelum kaum Syuaib, yang terjadi pada kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut, janganlah sampai jadi pada kamu. Ambillah pengajaran. Boleh faham? Jadi sebenarnya sebab tu Allah rakam kisah-kisah umat dahulu dalam Quran. Tujuannya apa dia? Inilah. Bukan nak betulkan bacaan, betulkan makhraj, tak. Itu tujuan yang paling kecil. Wajib betulkan bacaan. Tapi tujuan Allah rakamkan kisah-kisah umat dahulu ialah perhati bagaimana ni. Allah gunakan perkataan kaifa. Apa makna kaifa? Apa maksud bagaimana? Allah nak apa tu? Bila Allah cerita umat-umat dahulu dibinasakan, Allah kata perhati bagaimana. Allah kata pergilah tengok tempat tu. Selfie lah. Kan? Kenapa Allah guna perkataan kaifa? Allah tak kata pergilah tengok dan pastikan bila berlaku. Kalau bila apa dia bahasa Arab? Mata. Bila. Kalau Allah nak kita tahu tempat tu berlaku di mana, Allah guna perkataan aina. Kan? Tapi Allah tak guna mata pun tak, aina pun tak. Allah guna kaifa. Makna apa tu? Yalah. Kenapa Allah guna bagaimana? Apa yang Allah nak daripada kisah-kisah tu? Fikir macam mana? Ialah how bagaimana? Saya nak tanya, kalau kita hanya tahu bila berlaku, kita dapat pengajaran tak? Kalau kita hanya tahu tempat berlaku, kita dapat pengajaran. Semua tahu jumpa Gua Kahfi kan? Lagi dahsyat dia jumpa 3 Gua Kahfi. Satu di Jordan, satu di Syam, satu di Mesir kan? Bila kita tahu tempat,
Kita dapat pengajaran tak? Tak. Yang kita dapat pengajaran bila kita berfikir bagaimana hebatnya Tuhan boleh binasa kaum ni dengan hanya angin yang lembut je. Hebatnya Tuhan. Alam tara kaifa fa'ala. Bagaimana Allah suruh kita, bukan Allah suruh kita ambil tahu bila berlaku Ashabul Kahfi, bukan. Dan di mana tempat, tak. Kaifa. Bagaimana Allah binasakan tentera bergajah yang begitu ramai dan gajah pembesar. Bagaimana? Dengan burung kecil. Sepatut nak kalahkan tentera yang ramai dan gajah yang besar, Allah hantar burung ke, Allah hantar gajah juga. Ataupun Allah hantar harimau ke, singa ke. Betul? Logiknya. Tapi kenapa Allah hantar burung? Batu pelurunya apa dia? Batu. Batu pula duduk kat mana? Duduk di paruh burung. Maknanya batu tu mana? Besar mana? Burung dah kecil. Batu pula duduk di kaki tu paruh. Lagi kecil. Tapi boleh bila kena tentera bergajah. Bila kena gajah, apa jadi dengan gajah dan tentera bergajah? Hancur. Tak nampak rupa. Mesti ada sesuatu kuasa yang hebat yang menghancurkan tentera bergajah. Bukan burung. Iaitu Allah. Takutlah pada kebesaran dan kekuasaan Allah. Berapa ramai yang pergi tempat sejarah, tak rasa pun kebesaran Allah. Seronok pula kan? Selepi. Lepas tu kempen pula kawan dia. Jomlah pergilah. Sementara kita masih hidup. Okey. Kaifa kana akibatul mufsidin. Siapa yang buat kerusakan ni? Apa kerusakannya? Apa kerusakan mereka? Kerusakan yang paling besar ni lah. Kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, dan menghalang orang daripada beriman kepada itu kerusakan yang paling besar. Okey. Boleh ke? Antara budak yang macam apa ni, curi tabur masjid dengan beribu yang tak salat di luar, yang mana lebih banyak melakukan kerusakan? Yang tak salat. Pergilah baiki yang tak salat tu, kan? Jangan ingat fokus yang seorang ni. Okey. Kemudian wa in kana, dan sekiranya dia terjemah apa? Sesungguhnya kan? Jika ada. Betul lah. Sekiranya ada ta'ifah, sekumpulan, minkum, dari kamu, amanu, mereka beriman. Mereka beriman. Billazi, dengan yang ursiltu, yang engkau telah diutuskan. Bihi, dengannya. Wa ta'ifah, dan sekumpulan ataupun segolongan, lam yu'minu, mereka tidak beriman. Fasbiru, maka bersabarlah oleh kamu, hatta, sehingga Allah yahkumu, menghukum, bainana, di antara kita. Apa maksud ayat ni? Salah, ini aku yang aku telah diutuskan, bukan engkau. Ursil tu aku. Siapa yang cakap ni? Ayat 87. Nabi Syuaib juga. Okey, apa maksud dia? Setelah dia menyampaikan beberapa misi dakwah kepada kaum dia,
Lalu dia kata apa? Sekiranya ada kalangan kamu ni sekumpulan beriman. Beriman dengan apa? Yang aku diutuskan dengannya, iaitu dengan wahyu lah. Setiap Nabi membawa wahyu. Dan ada sekumpulan lagi tak beriman. Apa sikap kamu? Sabar. Jadi sabar ni adalah senjata paling besar dan paling ampuh untuk memastikan dakwah tu berjalan dengan lancar. Kalau ada yang tak beriman, kamu tak sabar, kamu buat apa? Kamu maki orang tu, kamu ekstrim kan? Kadang-kadang tindakan itu lagi merosakkan agama. Boleh? Dan apa Allah hukum kepada Nabi Yunus bila kaum dia tak beriman merajuk kan? Dia merajuk kan? Mana dia tak, dia sabar ke tak? Dia tak sabar. Oh, berani cakap Nabi Yunus tak sabar ya? Ha? Ya ke? Macam lah gitu tu sabar sangat kan? Ya? Yalah dia tak sabar lah. Kan? Dia merajuk kan? Allah hukum tak? Subhanallah. Yang tak beriman sampai dia, kaum dia. Nabi Nuh memang berdakwah. Nabi Nuh bukan tak beriman. Tapi Allah hukum siapa? Kenapa? Kenapa tak hukum kaum yang tak beriman? Sebab dengan kamu tak sabar, berapa ramai yang akan rugi. Dan image agama tak akan jadi baik. Sikit-sikit nak merajuk, sikit-sikit nak. Tak payahlah buat kerja agama kalau tak sabar. Betul? Kalau buat dunia kita sabar tak? Sabar. Orang kata apa pun, tak apalah. Aku nak cari harta. Tapi buat agama, 1 round je, 2 round je, pensan bila orang tegur kan? Sebab apa? Sebab kita tak rasa agama tu kita buat untuk kita. Tak, dakwah ni sebenarnya yang paling utama, sebenarnya kita buat untuk kita. Yang paling banyak dapat sahab, yang paling banyak dapat pahala, bukan orang kita dakwah, kita. Tapi benda tu tak masuk kan? Sebab tu kadang-kadang kita buat sambil lewa, kadang-kadang part time. Sebab kita tak rasa kita buat untuk kita. Aku yang paling banyak dapat pahala daripada kerja dakwah. Tak nampak macam tu. Kamu tak nak beriman, lantak kamulah. Aku pun bukan nak pergi sangat pun. Aku nak berehat. Siapa yang rugi? Ya. Sebab tu Nabi Nuh berdakwah siang dah. Walaupun orang tutup telinga, dia dakwah lagi tak? Saya nak tanya, setiap kali Nabi Nuh berdakwah, kaum dia tutup telinga dan tutup, Nabi Nuh rugi tak? Tapi orang tak beriman, orang menghina dia, Nabi Nuh rugi tak? Tak. Setiap saat dia dapat pahala. Payah nak masuk tu. Sebab yang biasa masuk pada RM masuk. Okey, tunggu, sabar. Kenapa? Sampai bila nak sabar? Sampai bila? Sehingga Allah hukum. Maksudnya apa? Kerja menghukum kaum bukan kerja kamu. Kerja kamu menyampaikan. Kalau orang tak beriman, kamu jangan ambil kerja Tuhan. Ini puak-puak ni sesak ni, tak boleh pakai. Jangan. Kerja kamu sabar aja. Kerja menghukum, kerja Allah. Apa yang Allah buat pada kaum Samud, apa yang Allah buat kepada kaum Nabi Lut, itu Allah akan buat pada kaum ni. Jadi kerja kamu sabar. Susah tak? Susah. Kadang-kadang kita dengan anak kita, kita tak sabar kan? Geram lah. Anak siapa ni? Anak kamu lah. Sama dengan bapak dia. Kenapa kahwin dengan bapak dia? Okey, wahwa. Dan dia sebaik-baik hakim. Siapa ni? Allah. Tengok kalau kita tanya siapa hakim yang terbaik, kita jawab Allah. Betul? Tapi kadang-kadang cara tindakan kita seolah Allah bukan hakim terbaik. Seolah siapa hakim terbaik? Kita. Betul? Sebab tu kita suka menghukum orang. Kita tak sabar. Tapi mulut cakap Allah hakim terbaik. Kalau betul Allah hakim terbaik, sabarlah. Jangan hukum orang. Bagi pada hakim yang terbaik lah. Boleh faham? Okey, boleh ke? Banyak tak dapat pengajaran? Banyak sharekan.
Okey, kita baca buku Syarah Bulughul Maram, Kitab As-Salah. Ha? Ada buku ni? Ha, tak apa. Tak bawa buku tak apa. Ada orang bawa buku tapi tak faham juga. Ha? Jadi insya-Allah lain kali bawa. Kita setiap hari Isnin lepas tadabbur kita baca buku Syarah Bulughul Maram pasal kitab solat. Kita sampai okey, muka surat 95. Muka surat 95, Kitab Syarah Bulughul Maram, bahagian solat, Kitab Solah. Hadis yang ke-191. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Hadis sahih riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Al-Hafiz Ibn Hajar dan Albani menilai hadis ini sebagai sahih. Okey, maksud dia daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, bumi, tanah, semuanya ialah masjid kecuali tanah perkuburan dan bilik mandi. Subhanallah, nikmat. Apa nikmatnya? Nabi kata semua tanah, semua tempat kita boleh solat. Kecuali dua je. Satu, kubur. Tanah kubur tak boleh solat, nanti kita akan bincang. Tak boleh solat fardu. Tapi boleh tak nak solat jenazah di kubur? Boleh. Nanti saya akan sebut bila boleh solat jenazah di kubur. Tapi solat fardu tak boleh, berdasarkan hadis ni. Dan yang kedua, bilik mandi. Bilik mandi tak boleh solat. Ustaz, saya bilik mandi saya memang besar, macam taman kan, bersih, wangi, boleh tak solat? Boleh ke tak? Tak boleh. Wangi macam mana tempat buang najis. Nikmat. Nikmat apa ni? Kita tahu tak, semua para nabi dahulu, semua umat-umat dahulu, dia tak boleh solat kecuali tempat ibadat khas. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, dia tak boleh solat kecuali tempat khas. Tapi nikmat yang Allah bagi khas untuk umat Nabi Muhammad apa dia? Boleh solat semua masjid. Ini keistimewaan yang Allah bagi pada umat Nabi Muhammad, iaitu semua tanah, semua bumi adalah boleh dilakukan solat sekiranya ia bersih. Nikmat tak boleh solat di mana-mana. Ya. Dan susah tak kalau kita hanya dibenarkan solat di tempat tertentu je? Susah. Macam orang Yahudi, Kristian kan, dia tak boleh solat sembarangan, tempat khas. Tapi walaupun Allah bagi kelebihan pada umat Nabi Muhammad, boleh solat di mana-mana, tapi tak salat juga di mana-mana. Betul? Masjid pun tak bagi, lain tak payah cakap lah. Okey, hadis yang ke-192. Wa an Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksud dia daripada Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu salat menghadap ke kubur dan janganlah kamu duduk di atas kubur. Hadis sahih riwayat Muslim. Jangan salat menghadap ke kubur. Maksud apa ni?
sengaja solat menghadap ke kubur. Sebab setengah orang dia rasa kubur tu ada kelebihan. Apatah lagi kalau di situ ada kubur wali. Jadi dia kata kalau solat menghadap kubur yang ada kubur wali, ada keberkatan. Hukumnya adalah haram dan boleh membawa kepada syirik. Tapi kalau kita solat menghadap kiblat, kebetulan kubur kat depan, boleh. Tak ada masalah. Sebab kita bukan niat betul-betul nak menghadap ke kubur. Cuma kebetulan. Dan jangan duduk di atas kubur. Jadi kalau ikut hadis ni, haram kita duduk di atas kubur. Kecuali nanti ulama' beza pendapat. Katalah kita pergi hantar mayat ke kubur, kemudian tengok orang gali kubur tak siap lagi, kita pun lama berdiri, penat, boleh tak duduk? Kata ulama' boleh, kalau terpaksa. Tapi kalau yang Nabi larang ni sengaja, saja-saja nak duduk, itu tak boleh. Okey, kita baca fiqhul hadis, huraian hadis. Secara umumnya, hadis ini menjelaskan bahawa seluruh permukaan bumi boleh dijadikan masjid, iaitu tempat solat. Kecuali beberapa tempat yang dinyatakan dalam hadis ini dan beberapa hadis lain. Hal ini bermakna seluruh permukaan bumi ini adalah suci asalnya dan boleh dijadikan tempat solat. Sama ada di atas tanah berbatu, tanah berdebu, tanah liat, pasir, ataupun bukit, ataupun gunung dan sebagainya, dengan syarat tanah tersebut tidak mempunyai najis. Dan yang lepas kita pernah bacakan hadis, Nabi solat sunat, ini solat sunat. Nabi solat sunat di atas unta. Kan? Sah tak solat sunat di atas unta? Unta ke keldai ke? Sah. Tapi unta itu bersih tak? Unta setiap kali dia buang najis, dia basuh tak? Jadi boleh tak? Tadi kata sah, sekarang dah. Sah tak? Nabi solat atas unta, dan kadang-kadang unta tu tak menghadap kiblat pun. Kita baca hadis yang lepas kan. Jadi sah tak solat Nabi? Sah lah. Tapi unta tu bersih ke tak? Yalah, unta tu atas tanah kan? Boleh lah. Kita kalau ada najis, tak. Dia batal air semayang, tak ada kaitan dengan unta. Kalau unta terkentut, takkan batal wuduk kita. Dan kalau ada najis kan, kita perlu letak sejadah atas najis tu. Najis tu kering lah. Kita mau solat atas sejadah tu. Yang di bawahnya najis yang kering. Sah tak solat kita? Sah. Tapi ada najis. Kita bukan solat atas najis, kita solat atas sejadah. Sejadah tu bersih. Begitulah Nabi solat di atas unta. Yang najis kat mana? Kat punggung dia. Tapi tempat Nabi duduk tu bersih. Orang kita tak akan solat tu, walaupun Nabi pernah solat. Sebab tu orang kita ni kadang-kadang bab kebersihan, kadang-kadang melampau. Dan cari tempat bersih sampai habis waktu. Sampai habis waktu. Ikut tak kelas minggu lepas? Tak. Boleh tak buka rakaman minggu lepas? Kita dah baca dalam hadis-hadis yang minggu lepas bahawa Nabi pernah solat dalam peperangan. Kan? Nabi pernah solat dalam peperangan. Dan banyaklah hadis yang menceritakan cara solat dalam peperangan. Kadang-kadang Nabi duduk atas unta, kadang-kadang atas kuda kan? Kadang-kadang tak menghadap kiblat, dan memang tak boleh rukuk dan sujud. Dan Nabi suruh sahabat solat, dan tak ada satu pun arahan Nabi supaya para sahabat qada semula setelah balik ke Madinah. Tak ada. Menunjukkan solat tu sah. Begitu juga Allah sebut dalam surah Baqarah, Allah kata apa? Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Sekiranya kamu dalam keadaan ketakutan, maka farijalan, hendaklah kamu salat sambil berjalan, au rukbanan, ataupun kamu salat sambil menaiki kenderaan.
bila dalam ketakutan. Allah suruh solat kan? Solat tu sah ke tak? Masuk akal tak Allah suruh solat tapi tak sah? Tak masuk akal. Jadi kalau dalam ketakutan, boleh solat sambil berjalan, boleh solat sambil menaikkan kenderaan. Atas kabar terbang, ada ketakutan tak? Ada berlaku peperangan? Tak ada. Kenapa nak solat hormat waktu? Siapa yang suruh? Bagi saya satu dalil daripada Quran ataupun hadis yang Allah perintah solat hormat waktu. Hormat waktu pun tak betul. Yang betul ialah hormat satu je, iaitu hormat Allah je. Hormat Allah je. Wallahu a'lam. Okey, selain itu hadis ini juga menyatakan beberapa tempat yang dilarang solat ataupun duduk di atasnya. Secara ringkasnya, tempat larangan tersebut boleh dibagi pada 4 jenis. Seperti berikut. Pertama, yang dilarang ialah solat di tanah perkuburan. Sebahagian ulama termasuk Imam Ahmad dan lain-lain mengharamkan solat atas perkuburan. Dalam mazhab Hambali haram terus solat di atas tanah perkuburan. Dan jika dilakukan juga solat tersebut tidak sah. Mereka maksud perkuburan di sini adalah umum, sama ada kubur orang Islam ataupun kubur non-Muslim. Itu pendapat Imam Ahmad ataupun mazhab Hambali. Pendapat Imam Syafi'i, mazhab kita, sekiranya kubur itu terbukalah, terdedah, dan kelihatan dalamnya ada nampak daging, tanah, tulang, maka solat yang didirikan di tengah-tengah tempat itu adalah tidak sah. Tapi jika didirikan solat di atas kubur yang bersih daripada najis, maka solatnya adalah sah ikut mazhab Syafi'i. Tapi bercanggah dengan hadis tadi. Nabi kata tak semua tanah adalah suci untuk solat kecuali kubur dan tandas. Okey, pendapat lain As-Sawri dan Auza'i dan Abu Hanifah, mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa solat atas tanah perkuburan adalah makruh, sama ada kubur tersebut terbuka ataupun tidak. Sementara Imam Malik, mazhab Maliki berpendapat solat atas kubur adalah sah. Okey, Ibn Taymiyah berkata, maka makna umum hadis ini adalah larangan mendirikan solat atas kubur, dan ini ialah pendapat yang benar. Ibn Taymiyah menterjihkan dalam banyak-banyak perbezaan pendapat itu, yang paling tepat ialah berdasarkan hadis sahih tadi, tak boleh solat di atas kubur. Kalau solat juga tak sah. Namun begitu, ia dikecualikan untuk solat jenazah yang dilakukan di tanah perkuburan kerana Rasulullah SAW pernah melakukan solat jenazah di atas kubur. Pernah dengar kan? Ada seorang wanita yang kerja dia cuci masjid. Nabi selalu nampak dia, jumpa dia. Satu hari Nabi tak nampak. Nabi bertanya sahabat, mana wanita yang cuci masjid ni? Sahabat kata dia dah meninggal semalam dan kami dah uruskan semua kebumian solat jenazah. Nabi kata, kenapa tak bagi tahu aku? Sahabat tak bagi tahu. Kenapa sahabat tak bagi tahu Nabi? Sebab sahabat rasa benda ni biasa. Kemudian dia pula wanita. Nabi pun sibuk dengan urusan negara, tak payah bagi tahu lah, tak payah sibukkan Nabi dengan benda yang macam remeh. Nabi marah. Nabi marah. Walaupun dia wanita, tapi dia tetap hamba Allah dan kerjanya apa? Bersih masjid, kerja yang mulia. Maka Nabi kata, tunjuk padaku kuburnya. Tengok cinta Nabi kepada umat dia, sama ada yang masih hidup ataupun telah mati. Kemudian setelah sahabat tunjuk kuburnya, Nabi pergi ke kubur dan Nabi solat, Nabi berdoa khusus untuk wanita tersebut. Itu hadis sahih menunjukkan apa? Boleh solat jenazah di kubur sekiranya apa? Sekiranya kita terlepas. Katalah ada orang solat jenazah kan, kita saja tak nak solat. Bila sampai kubur baru nak solat, itu tak boleh. Sebab kita ada peluang nak solat di luar kubur. Macam Nabi tadi tak tahu, kan? Okey. Maka larangan yang bersifat umum itu dikhususkan untuk solat jenazah kerana ia merupakan suatu doa ke atas jenazah, iaitu solat yang tidak mengandungi perbuatan seperti rokok, sujud, tunduk dan pergerakan tubuh badan. Okey. Itu yang pertama, larangan solat di atas kubur. Yang kedua, larangan solat menghadap kubur. Bukan atas kubur, tapi menghadap ke kubur. Huraian dia, solat yang didirikan dengan menghadap ke kubur, ataupun dengan kata lain, kubur berada di hadapan orang yang mendirikan solat adalah haram dan solat tidak sah. Hal ini disebabkan larangan dalam hadis membawa kepada haram, seterusnya merosakkan ibadat tersebut.
Ibnu Hazmi berkata, solat dengan menghadap ke kubur atau di atas kubur adalah tidak boleh. Sekalipun kubur Rasulullah SAW. Kalau kat depan kubur Nabi, boleh tak kita solat dengan niat menghadap ke kubur Nabi? Tak boleh, walaupun itu adalah kubur Nabi SAW. Sepatutnya seseorang itu tidak mendirikan solat sama ada solat Jumaat ataupun solat berjemaah pada tempat-tempat seperti tanah perkuburan, tempat mandi, kandang unta, tempat membuang kotoran ataupun tempat yang terdapat benda-benda yang diperintahkan supaya menjauhinya. Tapi sekiranya dia dipenjarakan di tempat sedemikian, katalah dia dipenjara di kandang unta, kan, dikunci daripada luar, boleh tak dia solat? Boleh tak solat? Ataupun tunggu keluar penjara baru solat qada? Ha? Mana ada lapik? Mana orang bagi pelapik? Masuk penjara tu pun okey lah. Dia wajib solat. Cuma kata ulama, harus dia solat di atasnya apabila bersujud jangan letak dahi di atasnya sebab tempat tu najis. Tetapi meletakkan tangan dan lutut di atasnya. Ini berdasarkan juga ayat Quran, fattaqullah mastata'tum. Takutlah pada Allah setakat yang kamu mampu. Ustaz, dalam keadaan macam tu, dia tak ambil wuduk pun kan pasal dia dalam penjara. Dia boleh, kalau tak ada air, tayamum. Tepuk je kat mana-mana. Tayamum boleh dua, sama ada tepuk tempat yang ada debu, ataupun satu lagi pendapat, sa'i dan tayyibah, maksud ialah apa-apa saja permukaan. Meja, tanah, batu, dinding, boleh. Okey. Yang ketiga, larangan yang ketiga ialah solat dalam bilik mandi. Majoriti ulama berpendapat bahawa solat dalam bilik mandi yang suci adalah makruh. Kalau suci makruh, kalau kotor lagi tak boleh. Manakala solat yang didirikan dalam bilik mandi yang kotor adalah tidak sah. Hal ini disebabkan bilik mandi merupakan tempat yang kotor dan najis, selain menjadi tempat penginapan syaitan. An-Nawawi menyatakan bahawa solat dalam rumah syaitan seperti tempat yang didirikan untuk meminum minuman keras, tempat bermain muzik dan seumpamanya adalah makruh berdasarkan kepada ijma' ulama', kesepakatan ulama'. Ulama' juga mengkiaskan, membandingkan bilik mandi dengan bilik air ataupun tempat yang dikhususkan qada hajat. Qada hajat tahu kan? Buang besar. Hal ini disebabkan jika bilik mandi dilarang solat di dalamnya, maka tempat membuang najis lebih-lebih lagi dilarang. Yang keempat, larangan keempat, tempat yang keempat ialah duduk di atas kubur. Ulama berselisih pendapat tentang hukum duduk di atas kubur. Imam Malik menyatakan makruh duduk di atas kubur. Hal ini berdasarkan perbuatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang pernah bersandar pada kubur dan berbaring di atasnya, seperti dalam kitab Al-Muwatta'. Dalam lafaz hadis itu, kana yatawassadu al-qubura wa yattaji'u 'alaiha. Sayyidina Ali bersandar dan berbaring di atas kubur. Tetapi pendapat majoriti ulama adalah haram berdasarkan hadis itu. Hadis kata tak boleh duduk atas kubur. Sayyidina Ali bersandar. Nak ikut yang mana? Tak ikut hadis lah. Ikut hadis. Dan juga berdasarkan satu lagi hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, la'an, kata Nabi SAW, la'an yajlisa ahadukum ala jamratin wa tahriqa thiyabahu wa takhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksud dia, seseorang itu lebih baik duduk di atas bara api sehingga terbakar kainnya, dan setelah terbakar kain, terbakar pula kulit dia. Lebih baik daripada dia duduk atas kubur. Faham? Ini hadis sahih, lagi keras amarannya. Pijak, bukan haram pijak. Kalau haram pijak, macam mana nak kebumikan mayat tu? Yalah, termasuklah larang duduk, termasuklah pijak. Dan juga sunnah Nabi kalau boleh masuk kawasan kubur buka selipar. Buka selipar. Tapi sekarang masuk dengan kereta-kereta. Macam mana? Dia, kita orang biasa tak boleh nak larang, kan?
Yang boleh larang ialah yang ada kuasa. Okey. Jadi elakkan duduk di atas kubur, sehingga Nabi kata lebih baik kamu duduk atas bara api, terbakar baju kamu, kemudian terbakar pula kulit, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Kenapa ni? Larangan duduk di atas kubur adalah kerana perbuatan ini merupakan satu penghinaan kepada jenazah. Sedangkan kubur ialah rumah kepada mayat. Kan, orang naik duduk atas bumbung rumah kita, okey tak? Pelik kan? Begitu juga bila kita duduk atas kubur, seolah kita duduk atas rumah mayat tu. Itulah rumah dia. Sementara itu larangan solat di atas tanah perkuburan atau menghadap kubur bukanlah kerana kenajisannya. Tak boleh solat atas kubur ataupun tak boleh solat menghadap ke kubur bukan sebab kubur tu najis, tapi bagi menghindari perbuatan syirik. Kan? Bila kita solat di kubur macam ada unsur apa? Syirik, iaitu kita anggap kubur wali itu ada kelebihan. Itu boleh ada keramat dan sebagainya. Hal ini disebabkan terdapat segolongan masyarakat Islam yang menjadikan kubur orang soleh sebagai tempat keramat dan dalam masa yang sama mengandungi unsur-unsur pemujaan yang boleh membawa kepada syirik. Kan setengah-setengah kubur tu dia hias macam bilik kan. Kita tengok tak kubur syuhada di Bukit Uhud? Tak, biasa pergi Madinah. Biasa pergi tak ziarah Jabal Uhud? Kan sebelah Jabal Uhud ada kubur syuhada. Tak pergi? Pergi kan? Subhanallah, siapa mereka tu? Salah seorangnya ialah Hamzah, penghulu Sayyidus Syuhada, penghulu kepada orang yang mati syahid, tapi kuburnya ada apa-apa binaan. Janganlah kubur kita adalah tak mati syahid, tak ada hubungan dengan Nabi, tapi hias tu lebih kepada kubur orang mati syahid. Jadi kemuliaan orang mati bukan binaan di atas, tapi amalannya, dan khususnya ketika dia nak mati tu. Tak bersyukurlah sebab kita jadi pengkecil. Kalau jadi pembesar susah nak elak protokol kan? Protokol. Tapi kata kalau macam sultan kan sebenarnya dia adalah Islam ketua. Ketua apa? Nabi lagi ketua kan? Hamzah bin Abdul Muttalib ketua para syuhada. Okey. Pengajaran hadis Pertama, haram solat di atas semua tanah perkuburan ataupun solat menghadap ke arah kubur sekalipun kubur tersebut ialah kubur Rasulullah. Yang kedua, dianjurkan menjauhi perkara yang boleh membawa kepada syirik. Yang ketiga, dilarang solat dalam bilik mandi ataupun bilik air dan solat tersebut adalah tidak sah kerana tempat itu bernajis. Kecuali darurah, itu lain. Sebab darurah menghalalkan benda yang asalnya dilarang. Katalah orang kurung kita dalam bilik air kan satu hari. Bilik air itu bersih, boleh tak kita solat dalam bilik air itu? Bukan setakat boleh, memang kena solat. Okey, yang keempat, diharuskan solat jenazah di atas tanah perkuburan, solat jenazah. Yang kelima, dilarang duduk di atas kubur dan hukumnya adalah haram kecuali darurah. Yang keenam, wajib menghormati penghuni kubur, tapi tidak boleh mengagungkannya kerana dibimbangi boleh membawa kepada perbuatan syirik. Yang terakhir, yang ketujuh, bilik mandi dan bilik air ialah rumah ataupun sarang syaitan. Jangan duduk lama-lama. Kan? Setengah orang kaya bilik air itu macam-macam, ada majalah lah, macam-macam. Wangi. Okey, insya-Allah cukup setakat ni, kita jumpa lagi malam ni insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.